Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Terima kasih Selamat Ibu tengah Ayah. hari semua. Kembali lagi kita dengan siri yang terbaru, topik nombor 2. Siri Anakku Sayang. Topik dia hari ini ialah topik berkenaan dengan perkembangan anak-anak yang berumur 1 hingga 2 tahun. Okey, saya perkenalkan dirilah. Saya Esti Bazila sebagai speech therapist dekat di Dominant, dan saya hari ini tidak berkeseorangan juga. Saya ada siapa di sebelah Saya saya? saya Otimardia, rakan sekerja Esti Bazila juga dekat Pusat Rehabilitasi Dominan. Berdua lah. Kenapa kena seorang-seorang kan? Kalau lagi berdua betul tak Esti Baz? Betul tu. Bila berdua Ha, lagi seronok, lagi banyak kita boleh belajar. Sebab kita boleh belajar ha, daripada ST dan boleh belajar daripada OT. ha. Assalamualaikum Betul Ibu Esti Baz. Ayah. Jadi kalau kita tengok komen tadi, Ibu Razin, ingat kita dah mula. Betul, setiap kali kita live, kita akan ada sedutan minggu lepas untuk sebelum tu, untuk menunggulah. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita masuklah dengan topik kita hari ini. Topiknya 1 hingga 2 tahun. Okey, bagi saya lah, umur anak-anak yang setahun 2 hingga 2 tahun ni sangat menarik. Sebab biasanya ibu ayah dah mula perasan dah. Anak aku sepatutnya macam ni. Sepupu dia dah macam ni. Ramai dah mula perasan seawal umur 1 hingga 2. Sebab sekarang awareness dah makin tinggi, ibu ayah pun dah makin tahu apa yang sepatutnya di-expect dekat anak. Sewaktu umur 1 hingga 2 tahun. Jadi untuk live hari ni, kami bahagikan kepada 2 bahagian lah. Setahun hingga setahun 6 bulan. Lepas tu bahagian kedua setahun 6 hingga 2 tahun. Betul tu Esti Baz. Biasanya kalau ibu ayah yang datang ke Dominan, biasanya anak-anak sekitar berumur sekitar 1 tahun 6 bulan ke 3 tahun kebiasaannya. Sebab macam yang Esti Baz cakap lah, umur setahun ke 2 tahun ni biasanya kita dah boleh nampak dah sikit-sikit sama ada anak lambat ataupun kita kata macam perkembangan tu mengikut perkembangan yang tipikal. Umur kalau ibu ayah tahu nak tengok dekat mana, nak tengok apa, insya-Allah kalau ada apa-apa kelainan pada anak, kita boleh detect seawal usia setahun 6 bulan tu. Betul tu. Jadi sebelum kita mula kepada poin pertama daripada Otima, untuk live kali ni kami buat kelainan sedikit, iaitu kami nak buat giveaway 1 buah buku untuk ibu ayah yang mendengar sekarang. Tapi dengan syarat. Syaratnya mudah je. Kita nak ibu ayah yang paling cepat memberi jawapan kepada soalan. Sesi lepas kita dah start dengan 0 hingga 0 hingga 1 tahun. Jadi kalau boleh nak ibu ayah senaraikan dua perkembangan yang patut ada kepada tunggu. sorry. Sebab apa? Dua perkembangan yang sepatutnya anak umur 0 hingga 1 ada dari segi terapi cara kerja dan terapi dari segi pertuturan. Dua. OT 2, ST pun 2. Dua perkembangan lah. Siapa yang paling Betul cepat tu. respon kat ruangan komen akan dapat hadiah Dapat misteri. hadiah buku. Betul Esti Baz. Ibu ayah ada tak ingat yang sesi sebelum ni ibu ayah tengok apa ya kalau dari sudut terapi cara kerja 2 poin utama dan terapi pertuturan 2 poin. Siapa paling cepat dapat hadiah. Kalau dekat sini dekat ruang komen ni yang teacher Baz dengan saya nampak Ibu Razin, lagi ada tak ibu ayah lain yang tengah tengok kita? Boleh je leave komen kat situ. Nanti kita baca komen ibu ayah. Kalau ada soalan pun ibu ayah boleh terus tulis. Nanti dekat akhir sesi saya dengan Esti Baz akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Okey. Okey ibu ayah. Jom kita tanpa lengahkan masa, kita start dengan poin kita yang pertama, iaitu anak yang berumur 1 hingga 1 tahun 6 bulan.
Okay. Okey, jadi saya mulakan dulu. Okey, untuk saya, untuk umur 1 tahun ke 1 tahun 6 bulan, saya akan sentuh berkenaan dengan 3 aspek perkembangan, iaitu aspek yang pertama, aspek motor kasar, aspek kedua, aspek motor halus, dan aspek yang ketiga, aspek kognitif. Jadi yang pertama, kita bagi dulu 2 komponen utama dalam aspek perkembangan motor kasar. Okey. Jadi untuk pengetahuan ibu ayah, motor kasar ni adalah kita kata aktiviti yang melibatkan pergerakan badan kita lah. Badan besar-besar, contohnya otot badan, otot badan tengah kita, otot kaki. Sebab tu kita panggil aktiviti motor kasar. Okey, jadi untuk anak yang berumur 1 tahun ke 1 tahun 6 bulan, aktiviti motor kasar yang anak biasanya dah boleh lakukan, yang pertama, kebiasaannya anak dah boleh berjalan sendiri tanpa sokongan. Sebab kalau berjalan ni, kebiasaannya paling lambatlah anak akan boleh berjalan sendiri adalah 1 tahun 3 bulan. Jadi bila anak dah berumur 1 tahun 6 bulan, biasanya anak memang dah boleh berjalan sendiri. Kalau kita letak anak dekat ruang tamu, anak boleh dah jalan kedek-kedek pergi dekat dapur. Yang ni yang pertama. Okey, yang kedua, selain daripada berjalan, kita boleh nampak juga kalau anak tu kita letak dekat tangga kan. Anak ni dia macam nak explore tangga, dia cuba panjat tangga tu sendiri. Panjat, kita kata macam naik tangga lah. Kadang-kadang kan macam kita ibu ayah kan, kita macam takut lah tengok anak naik tangga, macam ni kalau jatuh. Sebenarnya memang naik tangga ni antara salah satu perkembangan motor kasar yang anak berumur 1 tahun 6 bulan akan lakukan. Jadi kalau ibu ayah takut, ibu ayah jalanlah sebelah anak. Kita bantu anak untuk kuasai skill tersebut. Yang tu kita kata 2 aktiviti utama dalam motor kasar. Okey, seterusnya untuk kemahiran motor halus pula. Okey, motor halus ni melibatkan fungsi-fungsi jari, fungsi-fungsi kita kata otot-otot yang kecil-kecil lah dalam badan kita, macam mata pun termasuk dalam motor halus. Okey, jadi untuk anak berusia 1 tahun ke 1 tahun 6 bulan, anak biasanya dia dah start contoh kan. Kalau dia nak apa-apa, kita akan nampak anak tunjuk. Tunjuk guna jari telunjuk. Yang ini kita panggil aktiviti pointing. Kadang-kadang kan kita nampak anak kan, kalau dia nampak botol susu dia nak lapar kan, dia datang kat kita. Kalau yang boleh cakap susu. Ditunjuk guna jari telunjuk. Yang ni adalah salah satu perkembangan yang sepatutnya dicapai oleh anak apabila anak berumur 1 tahun 6 bulan. Ini yang pertama. Okey, yang kedua, contoh kita nak tengok lagi kan perkembangan motor halus anak saya ni on track tak? Kita boleh bagi ke anak pensel, satu pensel bagi anak pegang. Biasanya anak akan pegang macam ni lah, kita panggil palma grasp, pegangan palma. Jadi kita bagi satu kertas kepada anak, letak depan anak, kita tengok anak conteng tak guna pensel tu. Okey, aktiviti menconteng ni kita panggil scribble. Jadi kebiasaannya anak kalau kita bagi pensel dengan kertas, dia akan automatik letak pensel atas kertas, conteng. Scribble Bukan macam kertas tu. je. Biasanya dinding. Waktu-waktu ni memang dinding tu dah jadi tempat seni lah biasanya kan. Betul tu, Estibas. Jenuh pula kan ibu ayah nak lap balik dinding kan. Betul. Okey, yang tu dari segi motor halus. Okey, yang ketiga dari segi kognitif. Kognitif ni menarik sebab umur 1 ke 2 tahun ni kita akan nampak perubahan yang terhadu pada kognitif anak sebab anak dah dapat kaki kan, dia dah start explore banyak. Jadi dari segi kognitif yang pertama, kita akan nampak anak dia dah boleh tahu dah fungsi objek yang anak biasa lihat. Contoh apa Estibas agak-agak macam objek harian? Contohnya macam sudu, tahu tak? Sudu, betul. cawan, dia tahu fungsi dia lah. Tahu betul dia masuk dalam mulut. Betul tu. Ada lagi satu selain sudu, garfu, apa objek biasa kita guna dalam aktiviti harian kita sekarang kan. Zaman-zaman moden ni mestilah telefon. Biasanya anak memang tahu punyalah fungsi telefon ni sebab hari-hari duk tengok ibu ayah main telefon, duk tengok abang kakak main telefon. Bila lama anak pun tahu dah telefon ni apa. Kadang-kadang dia ambil sudu buat jadi telefon kan. Hello.
Macam tu. Jadi ni adalah aktiviti kognitif yang pertama yang biasa anak umur setahun 6 bulan akan buat. Okey, yang kedua, anak umur setahun 6 bulan ni juga dia akan start ada kita kata imaginary play. Imaginary play ni contohnya kan kalau dia jadi tertarik dengan kita kata mainan yang macam doll, mainan contoh kan kalau kita bagi kat dia sudu dengan garpu mainan tu, dia boleh ala-ala macam acah-acah macam ambil makanan letak dalam pinggan ke, dia dah start tertarik dengan permainan-permainan yang macam tu. Ni Macam dua click and aktiviti play kognitif. lah. Betul Estibas. Mula ada dah click and play. Betul. Estibas, seterusnya apa lagi yang anak berusia setahun 6 bulan ni akan capai? Okey, kalau dari sudut kefahaman, kemahiran kefahaman bahasa, waktu umur ni 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan ni, anak-anak dah mula makin faham lebih banyak frasa rutin harian. Contoh frasa rutin harian kan, contohnya macam jom mandi, hai mama, high five. Ini frasa-frasa yang kita selalu guna lah, maknanya ayat-ayat yang kita selalu guna dengan anak kat rumah kan, macam jadi dia makin faham banyak dengan frasa-frasa yang kita selalu guna ni. Jadi yang kedua, tadi teacher Mak kata sepatutnya untuk dari segi motor halus dah boleh pointing kan. Yang tu pun dah masuk dah sikit bab kefahaman dengan komunikasi anak. Yang mana sepatutnya waktu umur ni dia dah boleh guna pointing ni untuk tunjuk benda yang dia nak. Kalau kita tanya soalan kan, mana bola? Dia boleh cari bola dekat sekeliling rumah tu, dia tunjuk bola. Ataupun kalau kita guna buku lah, dia dah mula boleh guna tunjuk pointing tu untuk tunjuk dekat dalam buku. Tapi kena tengok jugalah jenis buku tu. Buku yang banyak sangat gambar ke susah sikit lah nak mencari untuk umur 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan ni. Kalau buku tu macam mudah untuk gambar dia besar-besar, mudah lah untuk anak pointing. Yang tu yang kedua, pointing. Yang ketiga, waktu ni juga anak-anak dah mula boleh tolerate dengan arahan mudah ketika bermain. Ketika rutin harian pun dah boleh, ketika bermain pun boleh juga. Maknanya kalau kita nak suruh anak kita simpan, ataupun kalau kita main bola, kita suruh baling bola, baling. Sepatutnya dah boleh mula faham lah dengan arah-arah ketika bermain. Yang tu 3 lah, untuk dari aspek kefahaman ada 3 point tadi. Kalau untuk aspek ekspresif pula, kemahiran ekspresif, saya pun akan kongsikan 3. Waktu ni yang pertama sekali, anak masih lagi jargoning. Kalau kita tengok siri lepas untuk 0 hingga 1 tahun, anak banyak bebas kan, macam bunyi vocalize, a, i, u, a, u. Tapi untuk 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan ni, anak banyak jargoning. Jargoning tu seperti dia dah mula bunyi-bunyi yang seakan-akan bercakap. Biasanya ibu ayah akan cakap lah, tak tahulah bahasa Jerman, bahasa alien. Yang tu lah biasanya ibu ayah akan namakan bunyi yang anak guna tu dengan bahasa India, bahasa Jerman. Sebenarnya kita panggil tu jargoning lah. Anak-anak masih ada jargoning waktu umur ni. Walaupun dia jargoning, sepatutnya sepatutnya anak 1 tahun hingga 1 tahun 6 ni dah ada 7 ataupun lebih perkataan yang spontan, yang digunakan secara konsisten. Biasanya 7 atau lebih ni biasanya perkataan yang rutin lah, seperti nak ke, susu ke, mama, papa. Ini kita kena check balik lah, tengok balik anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita ke kan. Ada tak 1 tahun 1 6 ni dah mula keluarkan perkataan ke tak? 7 perkataan ni, kita boleh check balik lah yang ni. Okay, yang kedua, kan tadi diguna jargoning kan, biasanya 1 tahun dengan 1 tahun 6 bulan ni dia masih lagi juga menggunakan gaya untuk berkomunikasi, tapi dengan perkataan juga. Kalau dia nak something tu dia gunalah gaya nak, ataupun tarik kita ke nak, dia masih lagi menggunakan gaya. Sebab masih functional lah untuk 1 tahun hingga 1 tahun 6 ni untuk menggunakan gaya ketika komunikasi. Yang keempat, ada 4 sebenarnya untuk yang satu ni, untuk bahagian ekspresif. Yang keempat, waktu ni
anak-anak sepatutnya boleh tiru perkataan dengan lebih kerak. Walaupun dia tak faham pun perkataan yang dia dengar tu, tapi dia boleh tiru. Maksudnya kalau kita bagi perkataan baru, memang dia boleh tiru balik perkataan tu. Kemahiran meniru dekat 1 tahun 6 bulan ni makin baik. Jadi dia boleh tiru je apa-apa bunyi yang dia boleh dengar. Perkataan lah. Okey, tu daripada sudut ekspresif. Okey, seterusnya aspek sosial dan bermain. Okey, waktu ni untuk range umur ni sepatutnya eye contact ketika bermain dah sangat, kita boleh kata sangat bagus dah lah. Maknanya kalau kita interact dengan dia, bermain dengan dia, berkomunikasi dengan dia memang dah boleh tengok dengan kita dengan lama. Dengan lama lah, maknanya dia boleh betul-betul boleh attend dengan kita. Yang kedua, waktu ni kan sebab dia dah boleh gunakan perkataan, dia pun dah mula ada take turn ketika berkomunikasi. Kalau kita tanya soalan, mungkin dia dah boleh dah cuba untuk menjawab soalan tu, take turn lah. Kita tanya, dia jawab, dah mula ada benda tu sepatutnya. Dan juga untuk dari segi kemahiran bermain, dia dah boleh nak main dengan kita. Tapi dengan kita tu maknanya keluarga lah, keluarga yang dia selalu tengok, memang ahli keluarga. Maknanya maksud bermain bersama tu, kalau dia ada mainan tu, dia akan tunjuk mainan tu kat kita. Ni macam nak bagi tahu lah dia main something. Dia tak ajak kita untuk bermain bersama, tapi dia macam ketunjuk dia tengah buat apa ni. Mama tengoklah ni, main ball. Macam tu lah maknanya gayanya. Dia dah mula rasa untuk main bersama dengan orang lain tu, dengan tunjuk. Engagement dia dengan orang tu dah ada lah waktu bermain. Bermain. Tu sajalah kalau untuk 1 tahun hingga 1 tahun 6. Kita masuk kepada 1 tahun 6 hingga 2 tahun. Yang mana ini agak crucial lah sebenarnya. Yang ni sepatutnya kalau dekat bahagian ST biasa kita akan kata reflect lah. Kalau setahun 6 tu tak ada perkataan, sepatutnya kena kepada profesional lah. Okey, sebelum tu ST Bas, ada Ibu Razin Cina ada bagi jawapan lah, respon pada patung, anak genggam tangan, eye contact. Wah, lajunya. Yang ni dari sudut fototoran ni, dari sudut terapi cari kerja macam mana pula Ibu Razin? Okey, terima kasih atas jawapan tu. Ada tak lagi ibu ayah yang tahu jawapan, boleh je share dengan ibu ayah yang lain kan? Mana tahu betul, mana tahu Ibu Razin ke ibu sudah lain ke boleh dapat hadiah buku tu kan? Betul tak ST Bas? Betul, mana tahu bukan ibu je yang tengah tonton sekarang ni, ada ayah juga ke? Betul-betul, rare ni ST Bas ayah nak tengok kan? Biasanya ayah kerja, ibu duduk rumah, sementara masak dengar kan, betul tak ST Bas? Betul tu. Okey. Tima nak teruskan ke dengan 1 tahun 6 hingga 2 tahun? Okey, jom kita teruskan untuk 1 tahun 6 bulan hingga 2 tahun. Macam yang ST Bas cakap tadi, 1 tahun 6 ni sampai setahun 6 bulan sampai umur 2 tahun, crucial lah sebab masa ni lagi banyak kita boleh nampak perkembangan pada anak. Which is kalau anak tak boleh buat, benda tu boleh menandakan sesuatu. Okey, yang pertama daripada sudut motor kasar. Okey, 2 aktiviti utama yang biasanya anak berusia 2 tahun, setahun 6 bulan sampai ke 2 tahun boleh buat. Okey, yang pertama, masa ni anak akan jadi lasak. Dia akan start panjat perabot, panjat sofa, panjat meja makan. Macam tak cukup tanah dah panjat tu. Panjat mana-mana pun nak panjat kan. Betul. Kerap juga lah ibu ayah yang bawa anak datang ke Damining kan cakap anak saya suka sangat panjat meja, teacher takut saya tengok. Sebenarnya bagus je panjat ni. Yang tak bagusnya of course lah bila ada isu keselamatan. Jadi kalau anak suka manjat ni memang ibu ayah kena lagi alert kan. Yang tu yang pertama. Okey, yang kedua, kita akan nampak anak masa ni dia kalau kita bagi bola kan, kita letak bola dekat depan anak boleh sepak bola tu. Sepak bola ni tak semestinya jauh. Kalau anak angkat kaki, sepak bola tu dah dikira sebagai aktiviti menyepak bola. Jadi masa ni kebiasaannya lah kalau anak yang biasa main bola, masa ni ibu ayah boleh tengok lah anak kalau umur 2 tahun ni, dah umur 2 tahun ni, kalau letak bola boleh tak sepak bola? Kalau anak tak boleh buat, cuba ibu ayah tunjuk demo dulu, pasal tengok anak boleh tak sepak bola lepas tu. Yang ni untuk motor kasar.
Seterusnya untuk motor halus pula. Okey, untuk motor halus tak banyak untuk umur 2 tahun ni. Sebab perkembangan lepas umur 2 tahun lagi banyak. Tapi untuk 2 tahun, cara kita nak tengok anak kita ada motor halus yang bagus ke tak, kita letakkan blok macam blok petak-petak tu kan depan anak. Kita letak lebih daripada 4 blok. Kalau 2, 3 tak cukup. Kena lebih daripada 4, letak dekat depan anak. Lepas tu kita tengok anak main macam mana dengan blok. Okey, biasanya kita akan tengok anak bina blok tu secara meninggi. Untuk umur 2 tahun, kebiasaannya anak dah boleh bina satu menara blok lebih daripada 4 blok. 4 blok dan ke atas lah. Biasanya kalau contoh, kalau dia baru je bina 3 tapi bila nak letak yang keempat tu dah jatuh. Bermakna motor halus anak tak berapa cantik lagi lah. Biasanya kalau motor halus anak cantik, bila anak bina blok tu, dia boleh bina 4 dan lebih dengan stabil. Blok tu tak jatuh walaupun blok tu sengit-sengit. Yang ni dari segi motor halus. Okay, yang ketiga dari segi kognitif. Okay, kognitif yang pertama kita boleh tengok anak dah mula untuk padankan dan asingkan. Padankan apa? Anak dah boleh padankan gambar yang sama. Contohnya kalau kita bagi puzzle note kan, puzzle note dekat anak yang dia kena ambil puzzle letak dekat board tu, kita tengok anak dah mula boleh padankan gambar yang sama. Yang ni yang pertama. Yang kedua, anak dah mula boleh asingkan objek mengikut karakteristik dia. Contoh karakteristik yang pertama ikut warna. Contoh kalau kita objek warna biru, letak warna biru je semua. Merah, letak merah je semua. Dia tak campur objek-objek yang lain warna. Dia boleh asingkan objek mengikut warna. Ataupun selain daripada warna, anak juga boleh asingkan objek mengikut bentuk dia. Kan kita ada bentuk circle, kita ada bentuk square, kita ada bentuk triangle. Jadi anak dia dah mula sedar dengan karakter ni. Jadi kalau kita minta anak untuk asingkan objek ikut bentuk, kebiasaannya anak dah boleh lakukan pada usia 2 tahun. Yang itulah STBAS untuk tiga aspek anak berumur setahun 6 bulan ke 2 tahun. Lagi STBAS menarik poin yang last sekali. Biasanya yang saya tahu biasanya boleh boleh samakan dengan warna je lah. Rupanya setahun 1 tahun hingga dekat 2 tahun ni dah boleh mula untuk asingkan ikut bentuk sekali lah maknanya. Dah ada kesedaran dengan shape tu rupanya. Okey, jadi untuk saya pula kemahiran kefahaman untuk 1 tahun 6 hingga 2 tahun ni anak-anak sepatutnya dah develop vocabulary sendiri dah. Makin banyak dah kefahaman kosakata dia tu. Dari segi kefahaman untuk kategori makanan. Makanan tu biasanya yang dia suka lah kebanyakannya dah ada dah vocabulary, susu, roti, biskut. Makin banyak. Setiap kategori tu makin banyak. Macam pakaian. Anggota badan pun sepatutnya anak-anak dah mula kenal lah anggota badan yang basic tu. Macam mata, mulut, gigi kan. Gigi biasanya cepat sikit lah kan. Anak kenal sebab nak gosok gigi kan. Gigi, lagi tangan. Yang basic-basic punya anggota badan. Kalau macam siku, leher tu mungkin 2 tahun nanti kita akan boleh, dia akan mula faham benda tu. Yang susah-susah punya anggota badan. Jadi pertama, vocabulary makin banyak. Yang kedua, anak pun lebih faham banyak soalan yang mudah. Contoh apa dengan mana? 2 soalan ni memang soalan yang mudah lah. Kalau macam apa tu, makan apa? Ni apa? Yang ni soalan ni apa ni memang biasa kita dengar lah. Kan kalau kita nak test kefahaman anak kita, memang kita tanya, ni apa? Ni apa? Tu apa? Memang soalan apa ni memang biasanya kita dah biasa buat lah dengan anak kita. Anak pun mudah untuk faham soalan apa ni. Yang kedua soalan mana kan, macam soalan mana ayah? Mana mama? Kalau dia dah boleh jawab, dia akan jawab lah tu rumah. Tapi kalau belum berhasil jawab, biasanya anak akan tunjukkan respon dengan mencari-cari orang tu. Kalau tanya mana mama, dia cari tak jumpa. Mana botol susu, dia cari. Dia tunjukkan respon dengan mencari. Itu kita kira dia dah mula ada kefahaman dengan soalan lah. Itu untuk kefahaman. Untuk kemahiran ekspresif, setahun 6 hingga untuk kemahiran ekspresif untuk setahun 6 hingga 2 tahun nak masuk 2 ni,
sepatutnya dia boleh guna 10 hingga 30 kosakata. Atau lebih lagi. Ada yang lagi tu dia ada lebih lagi. Lebih 30 dia boleh sebut. 30 tu tengok. Kita nak tengok banyak mana anak kita boleh sebut, kita tengok banyak mana dia faham. Okey, yang ni saya share sikit lah. Biasanya kefahaman akan lebih tinggi daripada ekspresif. Kalau kefahaman dia rendah, ekspresif dia pun akan rendah. Kefahaman tu menentukan anak kita ni ekspresif dah tahap mana. Kalau kefahaman dia masih lagi sikit, arahan susah lagi nak faham, kosakata rendah. Jadi kosakata yang anak-anak boleh sebut tu pun akan berkurang juga sebab kefahaman dia kurang. Waktu ni okey, balik-balik maknanya 1 tahun 6 hingga 2 tahun ni dah mula ada 10 hingga 30 patah perkataan lah. Yang kedua, dia dah boleh tiru. Macam yang setahun hingga setahun 6 tadi boleh tiru perkataan dengan lebih kerap kan. Yang ni dia boleh tiru frasa-frasa yang panjang lah maknanya. Kalau dia tanya mana mama, dia ulang balik mana mama. Diulang ayat yang panjang lah. Dah ada dah kemahiran tu ayat yang panjang. Mungkin waktu ni dia tak jelas lagi. Tapi adalah hujung-hujung tu dia boleh tiru. Yang ketiga, kalau untuk range umur ni dekat hujung-hujung, dekat 2 tahun tu sepatutnya anak-anak dah mula untuk gabung 2 patah perkataan. 2 patah perkataan tu kebanyakannya benda yang dia akan selalu anak minta. Biasanya memintalah cepat sikit nak gabung 2 patah. Contoh macam nak susu, nak cu, nak lah. Yang itulah maknanya dia akan gabung perkataan yang memang sering dia guna. Ataupun dah bertanya soalan. Apa? Betul. Okay. Estibas. Okay, saya. Sebelum tu ada satu soalan saya sendiri yang tanya ni. Serta kalau anak umur 2 tahun ni kan dia boleh ekspreskan diri dia. Tapi ekspresi dari segi macam minta keperluan lah, macam nak susu, nak air. Kalau lain-lain contoh macam sedih, gembira tu mesti tak boleh ekspreskan lagi kan, betul tak? Betul tu. Kita tengok balik kosakata macam sedih, gembira, benda tu adalah kosakata yang abstrak, kosakata adjektif. Untuk 1 tahun hingga 2 tahun ni susah lagi untuk anak dapat dengan kosakata ni. Tapi mungkin dari segi ekspresi muka tu dia dah mula faham lah orang tu sedih, nangis tu sedih ke, mak ayah muka macam ni tengah marah. Dia mula faham dengan ekspresi muka baru. Kalau untuk perkataan tu mungkin agak tinggi lah untuk anak-anak mula faham dan guna ekspresi kosakata ekspresi muka ni, ekspresi rasa. Kita kena tengok juga kosakata yang mudah ke yang agak sukar untuk anak. Kosakata biasa yang anak boleh kenal untuk 1 tahun hingga 2 tahun ni kosakata yang rutin lah. Dia memang dekat rumah tu selalu guna kosakata tu. So cepat tangkap. Kalau mak ayah nak ajar kosakata lain, dia akan faham lah yang tu. Jadi tadi di mana dah tadi? Okey, kita masuk kepada kemahiran sosial dan bermain. Yang ni menarik ni sebab ada hari tu ada parents lah datang waktu penilaian, dia tanya, dia tak main dengan kawan-kawan dia lain, dia duduk main-mainan dia je. Tapi nak tahu tak umur berapa? 1 tahun 9 bulan. Yang biasanya kalau untuk tahap bermain untuk anak-anak tahun 9, tahun 11 memang normal, memang biasalah dia tak main dengan kawan dia. Sebab waktu ni dia baru nak ada parallel play tu. Parallel play tu maksud dia kawan dia duduk sini, dia duduk sini. Dia bolehlah nak duduk sekali tapi dia nak initiate main dengan kawan dia tu masih belum ada lagi lah untuk umur belum masuk 2 ni. Parallel play yang main dengan kawan tu mungkin masih 3 tahun. 3 tahun barulah dia boleh pandai nak main sekali dengan kawan dia. Hai kawan ke, main apa tu. Baru ada nanti di 2 tahun ke atas lah. Waktu 1 tahun hingga 2 ni belum ada lagi lah. Tapi dia boleh nak duduk sekali dengan kawan dia dekat sekolah. Dia tengok-tengok macam tu je. Macam tu. Tapi dia tak ikut lah. Betul. Tapi 1 tahun 6 dengan hingga 2 tahun ni dia adalah rasa keinginan untuk bergaul dengan orang lain. Dia tak rasa takut dah. Maknanya dia dah boleh nak build engagement dengan orang asing yang dia tengok.
kan biasa duduk dengan ahli keluarga je kan. Mana tahu pergi hantar tadika ke orang lain kan, cikgu tu dia dah mula nak tolerate lah untuk bergaul dengan orang asing tu. Tapi setahun dah hingga 2 ini fasa dia lah. Mungkin anak-anak kan biasa kalau hantar gitar taska kan untuk anak-anak yang masih kecil ni, dia nangis lagi tak nak ni berjauhan dari ibu ayah. Sebab tu memang fasa dia biasanya 1 tahun hingga 2. Cuma yang akhir-akhir dekat 2 tahun tu dia dah mula boleh nak tolerate. Detach. Nak detach dia, betul. Sebab ramai anak kat sini biasanya yang kecil-kecil kan nangis nak masuk sesi. Sebab tu memang pasal umur dia lah untuk tak boleh sangat nak detach daripada Nak separate daripada parents lah. Betul Estibas. Maksudnya masuk 2 tu dah boleh lah untuk bergaul dengan orang lain. Yang itulah kalau untuk sosial dengan kemahiran bermain. Menarik tu Estibas. Jadi kalau ibu ayah anak umur 2 tahun tak boleh lagi lah nak share mainan dengan kawan. Dia macam nak main seorang je kecil kalau letak dalam satu bilik tu. Kalau letak kat ruang tamu dia main dia, kawan dia main kawan dia punya. Benda tu definitely kita kata biasalah dalam kalangan kanak-kanak berumur setahun 6 ke 2 tahun. Waktu ni memang dia rasa ni saya punya, tak boleh kongsi. Memang ni saya punya memang kuat lagi lah waktu umur tu. Betul-betul. Satu lagi saya nak tambah, biasanya sebab biasalah juga ibu ayah dia concern anak saya boleh cakap tapi tak faham dia cakap apa. Ada kadang faham, kadang tak faham. Yang tadi kita kena beza jargoning ataupun memang waktu ni dia dalam fasa pelak lah kita panggil. Sebab dia punya sebutan tu belum matured lagi. So jadi macam kita boleh je lah tolerate dengan anak walaupun dia sebut hujung-hujung dia su, apa, tu, apa. Memang macam tu kebiasaannya lah. Yang akan ada pelak untuk anak-anak yang bawah umur 2, bawah 4 biasanya. Ada pelak tu. Menarik tu Estibas. Okey, kita ada Kak Suuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga puan dapat info yang menarik ya join live kami hari ini. Okey, jadi untuk ibu ayah kalau ada soalan boleh leave soalan tu dekat komen. Sementara tu Estibas, saya nak share satu benda yang menarik lah tentang fasa anak berumur 2 tahun ni. Biasanya kalau Mak Saleh dipanggil the terrible twos. The terrible twos kan biasanya kadang-kadang kalau anak tu berusia 2 tahun, kadang-kadang kita nampak kan dia punya tantrum tu lain macam je kan. Mari-mari lontak kaki ni teacher, tak suka saya lontak kaki lah teacher. Mengamuk, lontar barang. Terrible twos ni sebenarnya dia ada explanation dia, terutamanya yang biasa nampak anak yang dia ada abang atau kakak. Umur kakak abang dia dah besar kan, dia umur 2 tahun. Sebab apa? Sebab apa umur 2 tahun ni start menunjukkan ciri yang macam ni? Sebab macam yang Estibas explain tadi lah, anak dia dah mula faham banyak benda. Dia dah mula faham banyak benda tapi yang dia boleh ekspreskan hanyalah nak apa, dia macam boleh ekspreskan kehendak dia sahaja. Okey, jadi masa umur 2 tahun ni biasanya anak dia macam kita kata dia dah develop sense of self. Dia tahu apa yang dia nak. Kalau macam sebelum ni kan umur setahun abang ambil mainan tak apalah redha. Abang ambil makanan dia tak apalah redha. Tapi umur 2 tahun ni dia dah tahu dah. Ni makanan sahaja dah. Tak ada redha dah. Habis dah redha tu kan. Jadi tak redha dah. Jadi masa ni sebab anak dia dah develop perasaan tu, dia dah develop rasa ni yang saya punya, ni bukan awak punya. Tapi masa ni kemahiran ekspresif tu kurang. Dia tak boleh nak bagi tahu apa yang dia rasa. Contoh marah ke, sedih ke, dia tak tahu kan nak ekspreskan macam mana. Jadi masa ni lah anak dia akan ekspreskan apa yang dia rasa tu, frustration yang dia rasa tu dengan letak kaki, lontar barang. Sebab dia tak tahu cara lain untuk ekspreskan perkara tu. Sebab itulah anak fasa 2 tahun dan ke atas ni biasanya dia akan ada tantrum dia tu lebih sikit lah daripada sebelum-sebelum tu. Jadi kalau lah macam ada ibu ayah yang encounter problem ni, contoh macam anak saya kuat tantrum, anak saya kuat mengamuk. Jadi apa yang ibu ayah boleh lakukan, yang pertama ibu ayah boleh slow explainkan pada anak tentang perasaan. Contohnya perasaan sedih, gembira, semua tu. Jadi anak bila dia rasa, dia tahu apa yang dia rasa tu. Yang kedua, yang kedua boleh jadi juga ibu ayah
boleh jadi kita kata macam pendamai dalam situasi macam tu. Contohnya contoh kalau macam apa ambil mainan adik kan, kalau apa yang sepatutnya jadi adik punya, abang kena dah bagi kat adik. Tak boleh lah abang ambil sebab abang dah besar, sepatutnya abang tahu benda macam tu. Abang tahu yang ni adik punya, abang tak boleh ambil. Dah tahu mengalah lah. Betul-betul. Jadi umur ni memang umur terrible tu ni biasanya memang ibu ayah memang kena banyak sabar lah dengan kita kata tingkah laku anak. Tapi insyaAllah kalau kena gaya contoh kan, kalau anak mengamuk nak coklat tapi sebenarnya dah makan banyak dah tadi. Jadi kalau ibu ayah tahu apa nak buat, coklat tak boleh makan kan, tak bagi, insyaAllah lama-lama tingkah laku ni kalau kena cari dia akan berkurang dengan sendiri. Macam tu Estibas. Sebelum tu kita tengok komen, ada Puan Fazila Ma'ruf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mama Adam Afi, Assalamualaikum, baru sempat join. Waalaikumsalam Puan, Alhamdulillah, terima kasih. Masih lagi join sesi kami. Tak apa, nanti kita boleh tengok balik sesi rakaman. Betul tu. Sebelum tu kita tak lupa juga dengan kontes dengan kontes benda baru yang kita buat hari ni. Apa? Dengan menjawab soalan yang kita bagi tadi, siapa yang jawab dengan cepat akan dapat hadiah. Betul tu Estibas. Kalau kita tengok kat sini, yang dapat buku tu alhamdulillah Ibu Razin. Tanya Ibu Razin. Ibu Razin ni saya perasan antara peminat setia juga live sesi live kita ya Estibas. Betul tu, setiap minggu masuk. Terima kasih Ibu Razin, terima kasih ibu ayah lain yang selalu tengok live kami, selalu sokong live kami. Seronok ada ibu ayah sebagai penonton kami. Kalau ibu ayah tak tahu kan nak tanya apa sekarang, tapi ada tiba-tiba ada rasa nak tanya, boleh je leave komen di bawah. InsyaAllah mungkin sesi depan kita boleh jawab balik lah soalan yang tu. Estibas memandangkan tak ada soalan daripada ibu ayah kan, saya ada lagi satu lah soalan yang biasa parents tanya juga. Kalau macam tadi kan dalam kita kata aspek kognitif kan, setahun 6 bulan dia dah start tertarik dengan aktiviti yang melibatkan imaginary play, benda-benda yang dia boleh bayangkan. Contohnya kalau kita beli anak patung, kita beli set dapur kan, anak dah start macam menunjukkan minat. Tapi Estibas, anak saya lelaki lah Estibas. Macam mana ni? Boleh ke saya beli patung? Macam gegel lah. Laki boleh beli apa je Estibas? Estibas cuba jawab sikit. Betul tu, biasanya kalau datang ke penilaian ST, kita akan keluarkan mainan macam ada pisau, ada baby doll. Sebab tu ibu ayah kata, tak belilah yang ni sebab dia laki, beli kereta je banyak. Tak apa ibu ayah, walaupun anak kita laki, kita boleh je expose benda tu dekat anak-anak kita. Main secara bersederhana lah. Cara bersederhana dengan mainan perempuan tu bukannya over lah kiranya. Sebab kemahiran bermain ni sangatlah bagus untuk anak, sangatlah penting untuk build dia punya kefahaman lagi, ekspresif. Sebab dengan bermain ni sebenarnya banyak dia boleh belajar. Kalau kita main kereta, mungkin kosakata dengan kereta tu je dah limited. Kalau kita main lagi yang jenis-jenis mainan perempuan yang lain kan, lagi banyak kosakata yang kita boleh tambah sebenarnya dengan mainan-mainan yang bersirikan anak-anak perempuan ni. Okey je main suap-suap. Menarik tu kan Estibas. Rupa ingatkan lelaki tak boleh main, masak-masak rupanya boleh je. Bagus je untuk anak. Mana tahu Estibas dia punya minat untuk memasak dari kecil. Betul tu, jadi chef. Okey, kita lebih dah 30 minit ni. Jadi saya harap ibu ayah dapatlah apa yang kami kongsikan pada hari ni. Dan tunggu pada topik kita untuk sesi depan, iaitu anak-anak yang berumur 2 hingga 3 tahun. 3 tahun, betul. Okey. Terima kasih ibu ayah yang join live hari ni. Yeah.